Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin bercakap berkenaan dengan stok ataupun barang niaga. Barang niaga ialah barang yang kita jual. Kebanyakan perniagaan uh, menjual barang. Termasuk di dalam kategori ini ialah firma perniagaan yang menghasilkan barang ataupun kilang. Kilang jikalau perniagaan trading, perniagaan ini membeli dan menjual barang. Tetapi bagi perniagaan pembuatan ataupun kilang, mereka membeli bahan mentah dan bahan mentah tersebut diproses dan kemudian dijualkan. Walau bagaimanapun, kedua-duanya mempunyai satu persamaan, iaitu mempunyai barang stok. Barang stok sebenarnya mempunyai satu bentuk perakaunan ataupun pengiraan yang tersendiri. Misalnya, jikalau kita membeli barang dan kemudian menjualkannya, di dalam kebanyakan keadaan, apabila kita membeli barang, tidak semua barang tersebut kita dapat jualkan. Misalnya, katakanlah kita membeli 100 kotak sabun yang berharga RM1. Jumlah keseluruhan kos membeli kotak sabun ialah RM100. Tidak semua sabun tersebut yang kita boleh jualkan. Ini biasa. Misalnya di dalam satu bulan itu, katakan bulan Januari, kita hanya mampu menjual 30 sabun. Jadi daripada 100 kotak sabun, 30 telah dijual. Yang tinggal 70. 70 kotak sabun yang setiap satu daripadanya berharga RM1. Jumlahnya keseluruhan RM70. RM70 kotak sabun yang tinggal itu kita panggil sebagai stok akhir, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai closing stock. Di dalam perniagaan, kita mesti mengira sama ada perniagaan kita untung atau rugi. Tapi banyak peniaga yang tidak tahu cara sebenarnya mengira untung dan rugi. Dalam kes sebentar tadi, daripada 100 sabun yang kita beli, 30 kita jual. Jadi logik yang biasa digunakan oleh orang biasa ialah, katakan setiap satu sabun dijual pada harga RM5. Jadi jumlahnya RM150. Jadi RM150 adalah pendapatan. Jika ditolak daripada kos yang selalunya orang akan kira ialah kos 100 kotak sabun, iaitu RM100. Jadi RM150 tolak RM100, untungnya ialah RM50. Walau bagaimanapun, ini adalah satu konsep yang sangat salah. Di dalam perakaunan ataupun di dalam cara mengira untung, kita tidak mengira di dalam untung tu kos stok akhir ataupun kos stok yang tertinggal. Saya pergi balik kepada contoh tadi. Jikalau pendapatan ialah RM150, RM150 ialah 30 kotak sabun. Sebenarnya kos membeli sabun bagi bulan tersebut, walaupun kita membeli sabun sebanyak 100 kotak, tetapi untuk mengira untung, kita hanya mengambil kira kos untuk stok yang kita jual. Jikalau kita menjual 30 kotak sabun ataupun 30 unit tadi, maka kos yang kita perlu ambil kira hanyalah 30 kotak sabun saja. Jadi dengan kata lain, 30 kotak sabun berharga keseluruhannya RM30. Jadi untung yang kita kira sebenarnya ialah RM150 tolak RM30, jadi RM120. Jadi baki 70 kotak sabun yang berharga RM70 itu tidak dimasukkan di dalam pengiraan untung. RM70 tadi dia akan masukkan sebagai aset perniagaan.
Jadi jadi konsepnya di sini ialah selagi barang itu tidak dijual, maka kita dari segi perniagaan kita masih belum mengalami kerugian. Sebab kos untuk mengira untung hanyalah terhad kepada barang-barang yang kita berjaya jual. Barang yang tidak dijual tidak dikira di dalam untung rugi. Walau bagaimanapun, di terdapat banyak cara untuk menganalisis keadaan sesebuah perniagaan. Misalnya, katakan memanglah 70 kotak sabun tidak dijual, jadi dia tidak mengganggu keuntungan perniagaan. Tetapi kalaulah 70 kotak sabun tu lama tak dijual, maka kita akan menghadapi masalah tunai sebab kita telah membeli tapi tak dapat wang. Jadi itu adalah sesuatu perkara yang lain. Tapi yang saya hendak tegaskan di sini ialah cara mengira untung untuk sesebuah perniagaan yang melibatkan stok ialah hanya melibatkan pengiraan untuk stok-stok yang berjaya dijual. Diulangi, kos untuk mengira untung sesebuah perniagaan yang melibatkan stok hanyalah melibatkan stok-stok yang dijual. Jadi formulanya ialah harga jualan stok-stok yang berjaya dijual tolak kos stok-stok yang berjaya dijual. Stok-stok yang tidak berjaya dijual, yang masih belum dijual, tidak dikira sekali di dalam untung.